kajian ini, saya menjemput Puan Nur Hafizah binti Yusof dari Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jain Melaka untuk membentangkan hasil kajiannya bertajuk Pelibatan Aktif Murid Tingkatan 2 Ibnu Sina semasa pembelajaran dalam talian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan juri, pegawai kementerian, pegawai JPN, PPD dan sahabat guru. Saya Cikgu Nur Hafizah Yusof dari Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Melaka akan membentangkan kajian tindakan sekolah menengah yang bertajuk Penglibatan Aktif Murid Tingkatan 2 Ibnu Sina semasa pembelajaran dalam talian. Setelah saya merujuk kepada latar belakang murid, kesemua murid saya mempunyai kemudahan peranti dan internet bagi tujuan PDPR. Pada awal permulaan sesi PDPR dalam talian, hanya 7 daripada 18 orang murid yang hadir ke sesi Google Meet. Setelah dihubungi, antara alasan yang diberikan adalah kehabisan bateri, telefon bimbit, teman ibu ke pasar dan tertidur. Terdapat juga murid yang menghantar mesej kepada saya dan menyatakan sebab tidak hadir, seperti pindah rumah, memilih untuk membuat latihan di modul kerana nak makan dan solat Jumaat. Macam dia seorang sahaja yang solat Jumaat. Saya amati alasan yang murid berikan dan saya dapati murid tidak berminat untuk menghadiri sesi PDPR dalam talian. Murid tidak melibatkan diri secara aktif, malah tidak respon semasa sesi PDPR yang saya jalankan. Apabila saya bertanya soalan kepada seorang demi seorang murid, ada pula rakan yang respon, saya rasa diorang tidur. Jadi, saya tidak dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid. Saya terpaksa meminta murid melakukan tugasan tambahan iaitu modul sains bagi tujuan pentaksiran. Apabila murid menghantar tugasan, murid tidak tahu menyelesaikan tugasan yang diberi. Saya berasa kecewa kerana sesi PDPR yang berlaku tidak membolehkan saya mencapai objektif pembelajaran. Setelah saya amati, ada kekurangan dari segi pendekatan pengajaran yang saya laksanakan, iaitu saya mengajar menggunakan komunikasi satu hala sahaja dan tidak sempat menilai tahap penguasaan murid. Saya juga tidak cukup masa untuk membaca soalan murid pada ruang catatan di Google Meet. Jadi, kajian saya berfokuskan meningkatkan kehadiran murid dan merangsang penglibatan murid secara aktif semasa sesi PDPR dalam talian. Objektif kajian saya adalah meningkatkan penglibatan murid melalui pembelajaran kooperatif semasa sesi PDPR dalam talian. Membangunkan pendekatan pengajaran yang merangsang penglibatan murid secara aktif semasa PDPR dalam talian. Meningkatkan prestasi PBD murid. Kelas yang terlibat adalah tingkatan 2 Ibnu Sina yang terdiri daripada 23 murid lelaki. Kumpulan sasaran kajian ini hanya melibatkan 18 orang murid dari kelas ini kerana seorang murid adalah murid cicir yang telah dirujukkan kepada kaunselor. 4 orang murid lagi akan melakukan sesi PDPR luar talian melalui Telegram, WhatsApp dan modul disebabkan masalah capaian internet yang tidak stabil. Masalah yang dihadapi semasa Google Meet adalah murid tidak mahu membuka kamera dan merespon soalan yang saya ajukan. Murid berdiam diri dan tidak menjawab soalan yang saya secara lisan atau bertulis. Selain itu, murid terlalu lewat menghadiri sesi PDPR saya. Tercetus idea saya untuk menggunakan pendekatan break COVID. Pendekatan ini terdiri daripada 6 peringkat. Peringkat break, breakout room. C, captain. O, objektif. V, verbal. I, individual dan D, discussion. Peringkat break ialah peringkat persediaan. Sebelum sesi PDPR, 3 perkara penting yang saya lakukan sebelum bermulanya. Pembahagian kumpulan dan mengedarkan senarai kumpulan kepada Telegram kelas. Kedua, penyediaan senarai pautan seperti whiteboard fee, YouTube, Jamboard untuk setiap kumpulan. Perkara ketiga ialah tetapan breakout room. Pertama ialah tetapan rakaman, iaitu memastikan sesi Google Meet setiap kumpulan dirakam bagi tujuan PBD. Kedua, paparan skrin yang mana semua link Jamboard serta paparan breakout room disusun bagi memastikan kawalan kelas berjalan dengan baik. Akhir sekali, menulis pesanan guru pada in-call message. Apabila murid pertama hadir, saya hanya perlu klik hantar sahaja. Percayalah, semua tetapan ini amat membantu dalam melancarkan sesi PDPR dalam talian saya. Peringkat seterusnya ialah peringkat kapten. Peringkat ini bertujuan melantik kapten. Tugas kapten adalah melaksanakan pesanan pertama yang diberikan oleh saya di ruang catatan serta menyampaikan pesanan kepada rakan-rakan yang hadir ke sesi Google Meet. Murid pertama yang masuk ke kumpulan ini dilantik sebagai kapten. Seterusnya, peringkat objektif. Pada peringkat ini, murid didedahkan dengan objektif pembelajaran. Saya menyampaikan objektif menggunakan 2 cara, secara lisan dan menulis di ruangan catatan. Apa yang menarik ialah sekiranya terdapat murid yang hadir lewat, kapten memainkan peranan untuk menyampaikan
maklumat objektif ini kepada rakan yang lewat. Pada peringkat keempat iaitu peringkat verbal, senarai pautan aktiviti akan diedarkan. Saya dan murid sama-sama memainkan peranan masing-masing iaitu murid menjalankan aktiviti berkumpulan seperti Jamboard, video kritik, live worksheet, mini projek dan simulasi amali. Saya pula sebagai pemudacara, saya melakukan rondaan maya kepada setiap kumpulan breakout room dan link Jamboard setiap kumpulan. Saya turut membaca bahagian in-call message untuk mengikuti perkembangan perbincangan setiap kumpulan. Di sini, saya akan kenal pasti murid yang pasif dan memberi motivasi untuk murid aktif dalam aktiviti kumpulan. Setelah selesai aktiviti, perbincangan hasil kumpulan dilakukan bersama guru dan murid. Seterusnya peringkat individual. Murid diberikan pautan whiteboard fee, quizzes, live worksheet untuk menjawab latihan secara individu. Saya teruja menggunakan whiteboard fee kerana ketika murid menyelesaikan tugasan, saya dapat melihat terus whiteboard setiap murid dan tugasan yang sedang murid laksanakan. Pada akhirnya ialah peringkat discussion. Saya membuat semakan jawapan dan perbincangan secara terus bersama murid. Pentafsiran setiap murid dilakukan berdasarkan hasil tugasan, penjelasan, penerangan murid secara individu atau berkumpulan. Pencapaian murid dalam pentafsiran bilik darjah telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Sebelum pelaksanaan intervensi, pencapaian tertinggi murid adalah tahap penguasaan 3. Manakala setelah intervensi dilaksanakan, semua murid telah melepasi tahap penguasaan 4. 10 daripada 18 orang murid telah mencapai tahap penguasaan 5 dan 6. Saya dapat perhatikan Kapten setiap kumpulan menyampaikan pesanan guru setiap kali rakan yang hadir ke kumpulan masing-masing. Saya mendengar Kapten menghubungi rakan menggunakan panggilan telefon dan terdapat juga murid berkata, "Cikgu, saya dah mesej kawan-kawan dalam grup kecil. Ifat, aku dah call Haras." Murid yang dilantik sebagai Kapten telah memainkan peranan dan lebih bertanggungjawab dari segi penyampaian maklumat kepada murid lain. Terdapat juga ketua kumpulan yang meminta nombor telefon rakan mereka sebelum kelas bermula supaya dapat memastikan rakan-rakan hadir awal ke sesi Google Meet. Kapten dan ahli kumpulan turut melakukan perbincangan dalam talian tanpa kehadiran guru. Ini adalah peningkatan sifat kepimpinan luar jangka yang saya amat teruja dan semangat. Murid sangat aktif sehingga semua terlibat dalam menjawab soalan yang saya berikan. Murid turut aktif dalam melaksanakan aktiviti di Jamboard serta berkumpulan. Murid memainkan peranan yang baik dan tidak lagi pasif semasa sesi PDPR. Antara peranan yang dijalankan oleh ahli seperti mencatat jawapan, melakukan soalan nombor 2 dan berkongsi paparan. Sikap kerjasama berpasukan dalam membuatkan murid bersemangat dan menyertai sesi PDPR. Sikap kerjasama dalam berpasukan telah membuatkan murid bersemangat menyertai sesi PDPR. Terdapat murid yang menyatakan, "Macam biasa, aku present," dan menawarkan diri untuk berkongsi paparan. Masing-masing tahu tugas mereka seperti mencari jawapan, memaparkan Jamboard dan membuat catatan. Semasa peringkat discussion, saya mendengar murid berkata, "Yes, jawapan aku betul." Semasa sesi PDPR, semua murid menyatakan seronok dengan aktiviti kumpulan. Terdapat murid menyatakan, "Saya seronok sebab ramai bekerjasama." Dan "Saya seronok sebab berkumpulan is feeling good." Keseronokan mereka turut terbukti dengan membandingkan suasana sebelum intervensi dan selepas intervensi. Selepas intervensi, murid masing-masing yakin untuk membuka kamera dan kelihatan seronok sehingga tersenyum dan tersengih. Ada juga murid yang amat bersemangat sehingga menghantar tugasan lebih awal. Murid mesej saya menyatakan, "Saya hantar awal sikit sebab takut besok waktu Google Meet internet saya lag." Saya amat gembira bila mereka bersedia sehari lebih awal. Kagum saya. Murid semakin yakin dalam menggunakan ICT. Antaranya menyatakan best sebab dapat belajar IT dan mudah guna. Murid turut menawarkan diri serta berebut-rebut melakukan tugasan di Jamboard. Saya mendapati murid-murid lebih berminat menghadiri sesi PDPR kerana kehadiran murid meningkat dari 38% ke 100%. Malahan setelah melaksanakan pendekatan ini, seorang murid yang cicir sebelum ini turut sama-sama menghadiri sesi PDPR. Murid kelihatan semakin seronok dan aktif belajar serta mempunyai keyakinan diri bercakap di dalam talian. Semua murid memberi respons secara spontan apabila terdapat soalan diajukan oleh murid lain. Sekaligus dapat mengelakkan murid terleka dalam sesi Google Meet. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk meneroka pelbagai kemahiran teknologi dan ICT. Bahkan murid berjaya mendapatkan maklumat tanpa sempadan melalui carian Google, YouTube tanpa bergantung sepenuhnya kepada buku teks dan guru. Kajian ini juga memberi impak kepada saya. Saya lebih yakin
lebih seronok, bersemangat baru dan berpeluang menyebarluaskan maklumat ini. Tanggapan saya terhadap kajian tindakan turut berubah. Sebelum ini, saya merasakan kajian tindakan amat berat dilakukan dan menyusahkan. Tetapi selepas melakukan kajian ini, saya dapati dengan melakukan kajian tindakan amat membantu saya dalam menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Kajian ini memberikan saya semangat baru. Saya merasakan juga bukan sekadar dalam bilik darjah, tetapi dengan mengaplikasikan kemahiran yang saya dapat dalam kajian tindakan ini, saya boleh laksanakan kajian dalam kehidupan seharian saya. Saya telah melakukan perkongsian dengan guru di kalangan sekolah dan mendapat respon yang amat positif dan semangat dari mereka. Seorang guru tahfiz Al-Quran menyatakan, boleh dengar dan pantau pelajar halaqah dan murajaah sejuzuk dengan kawan serentak. Seorang guru mahar Al-Quran turut menyatakan, lepas ini lebih mudah nak buat aktiviti PAK 21 bila ada breakout ini. Terima kasih atas perkongsian. Selepas perkongsian, terdapat rakan yang menggunakan pendekatan ini dan memberi maklum balas di dalam Telegram rasmi sekolah. Saya amat teruja dan seronok kerana pertama kalinya berjaya menghasilkan kajian dan berkongsi kajian ini dengan rakan guru di sekolah saya dan dari guru-guru seluruh Malaysia. Antara perkongsian saya dengan guru dari Melaka, Johor dan Selangor. Saya diberi peluang menjadi penceramah jemputan perkongsian amalan terbaik memperkasakan kebat dalam PAK 21 melibatkan 997 orang penonton yang terdiri dari guru sains negeri Melaka, Johor, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan dan Perlis. Saya turut menerima jemputan penceramah bagi program PLC, Permohonan Guru Cemerlang dan modul PAK versi PDPR. Cadangan untuk kajian seterusnya, meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan kebat dan meningkatkan tahap penguasaan PBD dengan menggunakan kemahiran teknologi yang telah dikuasai murid sepanjang pelaksanaan intervensi break COVID. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Cikgu Nurhafizah atas pembentangan sebentar tadi. Saya sangat bersemangatlah tengok cikgu dapat menjalankan satu aktiviti yang sangat menarik dan kesannya pun baik pada anak murid kita. Baik, untuk seterusnya sesi kita teruskan dengan soal jawab. Okey, peserta persidangan bolehlah bertanyakan soalan kepada Cikgu Nurhafizah ya. Mungkin boleh tanyakan pendapat dan pengalaman beliau lah untuk melaksanakan teknik ataupun aktiviti yang dia perkenalkan tadi. Jadi dekat sini kita ada beberapa soalan ya Cikgu ya. Sekejap ya. Okey, baik. Baik, saya bacakan satu kat sini. Okey, dia tanya berapakah bilangan murid yang sesuai dalam aktiviti breakout room? Okey, dan bagaimanakah guru mengendalikan beberapa breakout room serentak supaya pemantauan yang dengan berkesan dapat dilakukan? Okey, cikgu, macam mana? Okay, terima kasih Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada para guru. Okay, jadi untuk soalan yang diajukan, berapakah bilangan murid yang sesuai ya dalam breakout room? Okay, jadi untuk bilangan murid yang sesuai bagi breakout room, bilangan murid ialah lebih kurang 4 ke 6 orang murid. Kerana dengan ahli kumpulan yang ideal ini, murid-murid dapat terlibat secara maksimum semasa aktiviti berkumpulan dan dalam proses menyelesaikan tugasan berkumpulan. Okay, seterusnya dalam soalan tadi tu Doktor ya, ada yang bertanya cara cikgu mengendalikan beberapa breakout room serentak. Okay. Untuk pengendalian, mesti ramai yang tertanya bagaimana cara saya mengawal aktiviti berkumpulan, breakout room secara dalam tarian kan, macam mana. Okay. Jadi di sini saya ingin berkongsilah kepada semua para hadirin dalam pendekatan break COVID, aktiviti perbincangan secara berkumpulan berlaku di peringkat verbal. Okay, jadi di peringkat verbal. Dan rondaan maya, okay, jadi rondaan maya ini dia berlaku dengan saya menggunakan sistem kawalan breakout room. Okay, jadi rondaan maya ini berada di peringkat verbal, iaitu aktiviti berkumpulan. Okay, mari saya analogikan bagaimana rondaan maya ini dilaksanakan. Okay, macam analogi ni mudah je. Contohnya kita dalam satu rumah. Dalam satu rumah kita ada 4 bilik. Dia ada bilik 1, 2, 3, 4. Jadi saya umpama berjalan dari satu bilik ke satu bilik. Bezanya rondaan maya ini, saya hanya perlu menekan butang untuk pergi ke bilik seterusnya. Okay? Jadi saya hanya perlu membuat kawalan menggunakan kawalan daripada breakout room itu sendiri. Okay? Semasa rondaan maya, bagaimana saya membuat pemantauan berkesan? Okay. Semasa rondaan maya, perkara pertama ialah saya akan memantau perbincangan murid. Okay. Dan saya akan membaca di ruang catatan. Jadi dekat dalam rondaan Google Meet, kita akan nampak catatan kan, jadi kita akan baca. Saya tidak semudah itu untuk terus bertanya murid sampai mana, tidak. Kita ronda tu senyap-senyap jalan, okay, kita tanya. Kita baca dulu dekat dalam ruangan tu, kita tengok. Di situ ada murid yang akan menulis soalan, mungkin dia tidak faham. Jadi di situ saya akan nampaklah mana kumpulan murid yang aktif atau murid yang pasif. Okay, sekiranya
sekiranya ada murid yang pasif, di situ saya akan bertindak sebagai guru, sebagai pendorong. Yang mana kita akan, saya sendiri akan cuba untuk memanggil murid itu, kita menggalakkan, memberi motivasi kepada murid, dan di situ pemantauan berkesan dapat dilaksanakan. Okey doktor, besar harapan saya jawapan saya ini menepati soalan yang diajukan. Okey, baik cikgu. Ada juga soalan daripada kita punya chatbot kat sini satu ya. Dia kata, berapa lama tempoh masa yang cikgu ambil untuk mendapat keputusan yang berkesan teknik yang cikgu bina ini, dan adakah kelas lain juga menggunakan pakai teknik ini di sekolah cikgu? Okey, terima kasih. Soalan itu memang di dalam jangkaan saya. Okey, untuk sesi PDPR ini, kita tidak boleh meletakkan harapan terlalu tinggi kepada pelajar sebab ada pelajar yang kurang mahir menggunakan teknologi. Contohnya dia nak guna Jamboard, nak guna tools, ada pelajar yang tidak ada kemahiran. Jadi tempoh pelaksanaan ini mengambil masa untuk menjadi PDPR ini berjalan dengan lancar, mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 minggu. Yang mana saya keraplah memberi bimbingan kepada murid. Kita dah kenal pasti. Jadi saya dah kenal pasti murid-murid yang tidak mahir. Di situ kita akan memberi dorongan dan sokongan kepada murid tersebut. Murid yang dah mahir, kita minta dia supaya sentiasa membantu rakan. Contohnya rakan A tidak mahir. Jadi rakan B yang sudah mahir ini, dia beri peluang kepada rakan A untuk share screen. Sebab dekat Google Meet, kadang-kadang murid ni dia tak yakin untuk share screen. Jadi yang B ni dia kata, okey, kau share screen. Dia ajarlah. Di situ, bila kemahiran tu dapat, murid lebih yakin dan dia lebih seronok sebab dia dapat mencuba sesuatu yang baru. Okey. Seterusnya, tadi soalannya apa doktor? Saya kurang ni. Adakah kelas lain juga menggunakan pakai teknik ini di sekolah? Ya, untuk pengetahuan semua, semasa sesi PDPR, saya melaksanakan PDPR secara pendekatan break COVID ini kepada pelajar tingkatan 1, 2, 3 kerana saya mengajar tahun 2021 tingkatan 1, 2, 3. Jadi semua kelas itu saya melaksanakan pendekatan break COVID. Dan ada juga beberapa guru seperti perkongsian saya sebentar tadi, ada beberapa guru di kalangan rakan-rakan di sekolah melaksanakan kaedah breakout room ni, dan juga guru tahfiz Al-Quran sendiri melakukan menggunakan breakout room ini semasa sesi PDPR tahfiz Al-Quran. Jadi memang dilaksanakanlah. Jadi doktor Baik. harap menjawablah. Jawab. Okey, baik. Ada juga kita dapat soalan daripada kita punya kat chatbot kat sini. Dia tanya, bagaimanakah peranan pihak pentadbir sekolah dalam membantu cikgu melaksanakan kajian tindakan di sekolah? Okey cikgu. Macam mana? Kongsikan sikit cikgu pengalaman. Okey, untuk perkongsian kepada semua guru, pentadbir saya amat-amat membantu, memberi sokongan sehingga ke hari ini pentadbir saya sendiri memberi hadiah kepada saya berupa ring light kan. Dia bagi support untuk saya melakukan pendekat ini, iaitu pentadbir saya Dr. Ustaz Zainuddin Azman, Ustaz Zainuddin JPK 1. Jadi di sekolah sendiri, JPK 1 saya menjalankan program D5 yang mana dia menggalakkan perkongsian. Semasa PDPR, kami tidak memaksa guru untuk menyertai ladap. Tetapi di sini, ramai guru menyertai ladap di bawah kelolaan bahagian pentadbiran supaya guru-guru semua dapat info tentang penggunaan aplikasi yang terdapat dalam D5, iaitu breakout room, Jamboard, whiteboard fee dan pelbagai lagi. Jadi guru-guru didedahkan dan diberi sokongan. Okay? Dan untuk kajian tindakan pula, memang kami diberi sokongan yang amat padu kerana sekarang ni doktor, untuk pengetahuan doktor, di sekolah saya belum ada lagi guru-guru yang sebelum ini belum ada lagi didedahkan dengan penulisan kajian tindakan. Jadi apabila saya berpengalaman, ini pengalaman pertama saya, dan apabila saya berpengalaman membuat penulisan kajian tindakan, pentadbir benar-benar memberi sokongan dan menggalakkan saya membuat pendedahan kepada guru-guru. Setakat ini alhamdulillah sudah ada lebih 10 orang guru yang telah diberikan pendedahan penulisan, dan insya-Allah dalam proses bimbingan dan pementoran untuk kajian tindakan seterusnya. Okey, sangat baguslah perkongsian tu ya cikgu. Okey, baik, satu soalan mungkin kita ambil yang paling ringkas sekali lah. Okey. So di sini dia kata bagaimanakah mendapatkan pelibatan murid lain dan tidak hanya murid yang sama membuat pembentangan atau tugasan? Okey, macam mana tu cikgu? Okey doktor. Semasa untuk aktiviti berkumpulan ya, walaupun PDPR ke bersemuka ke, untuk mendapatkan penglibatan semua murid memang menjadi satu cabaran ya. Dan saya percaya kebanyakan guru turut menghadapi situasi yang sama. Dan
untuk saya terdapat dua strategi yang saya lakukan. Pertama dari pihak saya, iaitu saya sebagai guru, saya telah seiring dengan SKPMG2 standard 4.1, saya bertindak sebagai perancang di mana saya telah merancang aktiviti yang dapat merangsang pelibatan murid pada awal pelaksanaan pendekatan ini. Dan saya telah mempelbagaikan aktiviti pembelajaran secara dalam talian dengan menggunakan kaedah PAK 21. Antara contoh kaedah yang telah saya laksanakan ialah brainstorming, video kritik, hot seat. Jadi di situ murid-murid telah dirangsang untuk terlibat secara maksimum. Kemudian dari segi murid pula bertindak sebagai pembelajar aktif. Jadi dengan kepimpinan kapten. Jadi pada peringkat break COVID ada satu peringkat kapten. Jadi kapten setiap kumpulan telah memainkan peranan yang mana telah membuat agihan tugasan. Jadi sepanjang pelaksanaan pendekatan break COVID ini, kapten ini telah dilatih untuk membuat tugasan. Jadi kalau yang mengikuti pembentangan saya sebentar tadi, ada murid dia menuliskan amalan baik, betul? Kan dia menulis, dia kata membuat paparan, mencari jawapan dalam buku teks, melayari internet mendapatkan jawapan. Dan itu pun sudah cukup pada saya untuk mendapatkan penglibatan murid lain. Jadi di situ saya harap jawapan saya ini dapat menepatilah, dan saya serahkan semula kepada doktor untuk soalan seterusnya sekiranya ada. Okey. Okey, sebenarnya soalan kat sini memang banyak ya cikgu ya. Kami scroll dekat chat box ni, tapi masa pun kita ada masa yang limited juga sebab kita nak beri jugalah pada rakan-rakan pembentang yang lain. Jadi saya rasa